A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati, yang berbahagia Al-Fadil tuan-tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa lembaga takbir masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pegawai-pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat, surah Ar-Rahman. Baik, kita berhenti sampai mana itu? Muka surat 32. Betul? Muka surat 32, baris yang bawah sekali itu, ataupun perenggan yang paling bawah. Kita berhenti hari itu 16 hari bulan 10. Bulan lepas saya tak hadir sebab balik kampung ngundi. Tak? Betul lah. Ngundi hari Sabtu 19 hari bulan, 20 hari bulan saya masih di Pahang. Saya ngundi di Pahang. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sambung pengajian kita muka surat yang ke-32, perenggan akhir bawah sekali itu. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Qala Allah Ta'ala asy-syamsu wal qamaru bihusban. Sama ada matahari atau bulan, kedua-duanya bergerak dengan husban, iaitu dengan peraturan. Asy-syamsu maksudnya matahari, al-qamar maksudnya bulan. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, bihusban, kedua-duanya bergerak dengan husban. Maksud husban ialah dengan peraturan. Apa maksudnya? Maksudnya dialah Allah yang memberitahu sedikit demi sedikit kebaikannya kepada kita. Allah memberitahu dan memberi maklum kepada kita akan kebaikan-kebaikan sifat pemurah Allah. Dengan sifat Rahman itu, kata Tok Guru, yang pertama dia ajarkan Al-Quran kepada kita. Allamal Quran. Allah ajar Al-Quran kepada kita. Yang kedua, dia buat ataupun dia cipta kita menjadi manusia. Khalaqal insan. Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan dan menciptakan manusia kita. Dan dia beri kepada kita kemampuan bercakap sehingga orang boleh faham. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengajar kepada kita kemampuan untuk bercakap. Bila bercakap, bila berkecek, orang jadi faham. Ini di antara kurniaan Allah. Dan yang keempat, Allah Ta'ala sebut asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bergerak dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain daripada bercakap, hidup kita ini juga berkehendakkan matahari. Kalau matahari tidak ada, akan menyebabkan gelap guguk dunia ini. Tuan-tuan faham? Guguk, gelap gelita. Hidup kita di dunia ini, selain daripada kita boleh bercakap, berinteraksi, reti akan Al-Quran, kita juga memerlukan matahari
dalam kehidupan kita. Apa sebab? Kalau matahari tak ada, nescaya dunia ni akan jadi gelap gelita, gelap guguk, kata orang Kelantan. Dengan matahari itu kita dapat sinar mataharinya, dia memberikan kepada kita apa dia? Matahari. Antaranya selain daripada matahari ni menerangi dunia ini, matahari juga bagi kepada kita vitamin. Betul? Kan? Kita kadang-kadang perlu kepada cahaya matahari. Selain daripada itu juga, dengan adanya matahari, maka proses kehidupan kita ni teratur dan jadi molek. Antaranya ialah tumbuh-tumbuhan yang ada ni, dia perlu untuk cahaya matahari ni untuk dia hidup. Cahaya dia perlu kepada matahari ni untuk tumbuh-tumbuhan ni boleh hidup dengan sempurna. Kemudian tumbuh-tumbuhan dia akan mengeluarkan oksigen. Dia akan keluarkan oksigen. Yang oksigen itu kita akan sedut. Kita bernafas menggunakan oksigen. Kemudian kita akan keluarkan karbon dioksida. Betul tak ni? Ke salah? Betul lah tak? Kita ngaji sains dulu. Kalaulah matahari itu tak ada, tidak ada matahari, nescaya tumbuh-tumbuhan dia tidak boleh hidup dengan baik, dengan sempurna, menyebabkan tumbuh-tumbuhan tak hidup, kita pun kekurangan oksigen dan sebagainya. Dan kalaulah matahari ini tak ada, nescaya dunia ini akan gelap gelita, kata Tok Guru. Kita mahu buat lagu mana? Kalau bulan tidak ada, bagaimana kita hendak mengira tempoh masa bagi setiap bulan? Kalau matahari tak ada, dunia akan jadi gelap gelita. Kita nak buat lagu mana? Teraba-raba atas dunia. Dan kalaulah bulan pun tak ada, macam mana kita nak mengira, nak menghitung tempoh masa bagi setiap bulan? Pengiraan 12 hari bulan atau 13 hari bulan dikira berpandukan bulan, bukannya matahari. Kita nak kira 12 hari bulan, 13 hari bulan berpandukan kepada pergerakan dan juga peredaran bulan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini apa? 19, 20, 21, 22, 23. Malam ni malam 24 tak? Jumadal Ula. Bukan kira tu, bukan kira kalender hak tu 25 apa mana? Oh tak jumpa dah. Bukan kira 18 bulan 12 tu dah. Kira hak Jumadal Ula. Kan? Tonton khabar tak ni? Bunyi bulan Jumadal Ula ni, khabar tak? Ke tak tahu dah bulan berapa sekarang ni? Sekarang ni bulan Jumadal Ula, ataupun orang Melayu kita sebut dulu Jamadil Awal. Kan? Sebenarnya Jumadal Ula. Hari ni 24 kalau tak silap. Betul? Betul lah, 24 Jumadal Ula. Nak kira jadi Jumadal Ula 24 hari bulan tu adalah berpandukan kepada bulan. Jadi pengiraan 12 hari bulan, 13 hari bulan dikira berpandukan bulan, bukannya berpandukan matahari. Matahari ini dia tetap bersatu loh, sama saja mula dunia dicipta sehingga kiamat. Saiznya tetap sama besar. Nak kira lagu mana? Kalau kita duk tengok matahari naik, tengok sama. Esok kita tengok matahari naik, sama besar dia. Lusa pun sama naik, sama besar. Saiz dia, kedudukan dia lebih kurang sama je. Jadi kita payah nak kira. Nak kira lagu mana? Tak boleh. Jadi nak kira hari-hari bulan itu adalah berpandukan kepada bulan. Pengiraan tarikh dikira berpandukan bulan di langit. Apabila bulan mengambang, kita tahu bahawa tarikh adalah 14 hari bulan. Bila kita tengok nampak bulan besar, tokoh bulat tak? Bukan bulan sabit tu dah. Ni bulan hak bulat tu. Bila kita tengok bulan hak bulat mengambang tu penuh purnama orang kata, maka itu kita boleh tahu bahawa harinya adalah hari yang ke-14 hari bulan, masuk ke malam 15 berdasarkan kepada pergerakan bulan. Jika bulan menjadi kecil dan hilang, tandanya sudah masuk 30 hari bulan. Bulan ni tuan-tuan, dia bermula dalam keadaan macam tandan sawit ataupun macam bulan sabit tu.
Mula-mula tak berapa nampak. Kadang-kadang bentuk dia macam mangkuk, ujung mangkuk, bawah mangkuk pun macam tu. Melengkung macam tu. Dan kemudian makin lama dia makin membesar. Ada ketikanya kadang-kadang dia nampak macam C terbalik. Bukan macam bulan lambang klinik tu. Klinik dia C kan? Betul? Bulan sabit bentuk C. Betul? Tapi permulaan bulan ni kadang-kadang dia macam bentuk macam mangkuk tu, bawah mangkuk tu. Kemudian ada ketikanya dia macam C, macam terbalik sikit. Lepas tu dia membesar sehinggalah dia memenuh sehingga dia menjadi bulan penuh purnama. Kemudian masuk kepada bulan 16 hari bulan, maka dia berkurang pula. Dia berkurang sehinggalah dia berakhir dia jadi macam huruf C tu pula. Boleh faham? Mula-mula dia C terbalik. Lepas tu dia penuh. Dia jadi bulan penuh purnama, kemudian berkurang tu pula dia jadi macam huruf C pula. Itu kedudukan dan kaedah kita melihat anak bulan. Jadi contoh, bila mana kita nak tengok anak bulan ataupun nak menentukan satu hari bulan pada bulan-bulan kalender Hijriah ni, bila ada orang kata saya nampak anak bulan, contohlah, mu nampak lagu mana? Nampak jelas macam C betul, dia kata. Tu tipu. Sebab apa? Sebab dia tak jadi macam C betul tu. Biasanya dia akan jadi macam mangkuk, bawah mangkuk tu ataupun C terbalik. Kita tanya dia, mu nampak lagu mana? Nampak comel jelas, molek bulak-bulak macam C betul, comel. Maknanya tipu lah tu. Tak betul kedudukan tu. Hak dia royak tu tak betul sebenarnya. Baik tuan-tuan. Jadi bulan ini dikira berdasarkan kepada apa? Berdasarkan berpandukan kepada bulan di langit. Bila kita tengok bulan mengambang, kita tahu bahawa tarikh adalah 14 hari bulan. Jika bulan menjadi kecil dan hilang tandanya, dah masuk 30 hari bulan, dah pun berakhir bulan tersebut. Ini perkara yang mustahak. Tidak berjanji bagaimana kalau tidak ada bulan. Kita tak pernah terfikirkan perkara ini. Itu suku pasal. Kalau kita kata kawin pergi esok lah, persoalannya esok tu berapa hari bulan. Contoh kita janji dengan kawan kita, kawin mari esok lah, esok tu berapa hari bulan, jadi payah. Tak? Tapi bila telah ditetapkan ataupun ditentukan hari bulannya sekian-sekian hari bulan, tarikhnya sekian hari bulan, maka jadi mudahlah dalam kehidupan kita. Dan nak menentukan tarikh-tarikh itu ialah berpandukan kepada pergerakan dan pengiraan berdasarkan bulan yang ada di langit. Itu maksudnya tuan-tuan. Persoalannya esok tu berapa hari bulan? Kalau kita kata kawan nak pergi esok lah, esok tu berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Kenalah ada bulan. Kalau hari ke-14 kita sebut 14 hari bulan. Kalau hari ke-10 kita sebut 10 hari bulan. Jadi orang Melayu ni menterjemahkan bulan itu sebagai bulan lah, bulan. Sebut bulan. Lepas tu kalau bulan sabit tu kita sebut anak bulan. Tapi Arab dia lain. Dia tak sebut Ibnu Badrun dah, dia tak sebut gitu. Kita sebut Ibnu anak dah, anak bulan. Arab tak sebut gitu. Kalau anak bulan yang baru lahir disebut hilal. Hilal ni ialah kelahiran anak bulan. Dia sebut hilal. Ha lam alif lal lam. Hilal. Sebab tu pengumuman hilal Ramadan ataupun mencerap hilal Syawal, mencerap hilal Zulhijjah. Hilal ni anak bulan. Kemudian yang bulan-bulan ni Muharram, Safar apa semua ni disebut syahrun. Kan? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Perkataannya syahrun. Shin ha ra, syahrun. Kalau bulan penuh purnama disebut badrun. Badrul munir contohnya. Bulan yang penuh purnama, yang bersinar-sinar, yang bercahaya. Anta badrun, anta syamsun. Engkaulah bulan, engkaulah matahari. Dan Arab juga sebut qamar. Al-qamar itu juga disebut bulan. Ada pun orang Melayu semua bulan. Kan?
Itu bulan-bulan. Hak tu bulan, hak kecil tu anak bulan, hak penuh pun nama pun bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah pun bulan juga. Bulan apa? Ramadan. Mana kita sebut bulan? Itu dari sudut istilah bahasa. Adapun bahasa Arab, bila sebut perkataan ni, oh kita faham, kita terbayang. Oh, ini maksudnya bulan begini. Ini maksudnya bulan yang ini. Itu maksudnya. Baik tuan-tuan, ini adalah nikmat kurniaan Tuhan, kurniaan Allah kepada kita. Kehidupan atas dunia ini bereke, maksudnya kehidupan atas dunia ini ada hubung kait dan juga bersangkut paut, dan tidak ada satu habuk yang tidak berkait dengan hidup kita sebagai manusia. Matahari di atas langit itu pun diperlukan untuk kegunaan hidup manusia. Ini semua Allah yang cipta. Maksudnya ini semua adalah ciptaan Allah. Kalau Allah tidak menciptanya, manusia akan duduk dalam keadaan gelap guguk, gelap gelita, menyebabkan dunia membeku menjadi air batu, habis licin kerana terlalu sejuk. Kalaulah matahari ni tak ada, nescaya dunia ni akan menjadi beku. Bahkan ahli sains mengkaji, kalaulah kedudukan matahari ni dengan bumi ni, dia kedudukan dia tu memang ngam-ngam. Kalaulah matahari ni dia menurun sedikit, dia turun dan jadi rapat dengan bumi, akan menyebabkan bumi terbakar, panas, jadi kering kontang. Kalaulah matahari ni dia lagi naik jauh jarak daripada bumi mengikut paksi yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, nescaya apa yang ada atas muka bumi ni akan jadi membeku, jadi sejuk, jadi sejuk belaka. Tengoklah kutub-kutub hak jauh pada matahari pun adalah menjadi tempat yang sejuk dan juga tempat-tempat yang beku. Jadi Allah Ta'ala jadikan objek-objek samawi ini ada kaitan dengan manusia yang tinggal di bumi, dan semua itu adalah untuk kepentingan untuk manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan kedua-duanya bergerak mengikut husban, mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut wan najmu wasyajaru yasjudan. Perkataan an-najmu dalam ayat ini bukan bermakna bintang. Selalunya kita sebut an-najmu ni maksudnya bintang, najam, nujum. Ahli nujum ni maknanya ahli kaji bintang lah, ahli nujum kan. Ahli nujum ni maknanya kita ingat dia macam orang yang apa, nujum pak belalang. Nujum ni apa? Ahli nujum lah kan. Kita sebut ahli nujum lah. Nujum ni asalnya perkataannya ialah bintang. Allah Ta'ala sebut tentang matahari, Allah Ta'ala sebut tentang dengan bulan, lalu datang perkataan an-najmu. Ada orang faham bahawa an-najmu di sini maksudnya bintang. Sebab Allah Ta'ala sebut matahari, sebut bulan. Mestilah di antara matahari dan bulan ni salah satu lagi objek samawi yang boleh kita tengok ialah an-najmu, iaitulah bintang-bintang cakrawala yang ada. Tapi dalam ayat ini yang Allah Ta'ala sebut an-najmu di sini bukan dimaksudkan dengan bintang. Syamsu matahari, Syamsuddin matahari agama kan. Qamar ni orang bagi nama anak dia Qamaruddin, bulan agama. Anak dia bagi nama Najmuddin, maksudnya bintang agama. Najam ataupun najmu maksudnya bintang. Tapi dalam ayat ini an-najmu di sini bukan dimaksudkan dengan bintang. Ayat ini maksudnya tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksudkan dengan an-najmu dalam ayat ini wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok keduanya semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini maksudnya tumbuh-tumbuhan kecil dan juga besar. An-najmu ialah tumbuhan kecil. Asyajar tumbuh-tumbuhan yang besar-besar, pokok yang besar-besar. Semuanya
yasjudan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada aku belaka, maknanya taat pada Allah belaka. Tuhan mula gaya, mula pujuk sikit demi sedikit. Dia mula hendak mengajar kita, kebaikan aku ni bukannya peri. Allah Ta'ala nak ajar kepada manusia bahawa Allah Ta'ala baik kepada kita ni, dan dia bukan free, bukan percuma. Tak. Bahkan tumbuh-tumbuhan, rumput rampai serta pokok-pokok yang bersaiz besar seperti pokok kelapa, pokok kayu dan sebagainya, yasjudan, diterjemahkan oleh Tok Guru, semuanya sujud kepada Allah belaka. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, selain daripada dia ciptakan objek-objek dan juga ciptakan perkara-perkara yang ada di dunia ini untuk kebaikan manusia, lalu Allah Ta'ala bagi tahu bahawa antara makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan itu ialah pokok-pokok, termasuklah tumbuh-tumbuhan yang kecil, semuanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mahu bagi tahu kamu kena reti bahawa tidak ada masanya bumi itu duduk diam, kerana ia berpusing dan beredar. Kalau kita perhatikan masa 24 jam itu temu takuk, berpusing satu pusingan. Kemarin matahari berada setara ini, bahkan esok seperti ini juga. Kemarin matahari jatuh dan hari ini akan jatuh juga. Artinya bumi ini berpusing. Okey. Dalam huraian ini Tok Guru sebut bahawa Allah Ta'ala jadikan matahari. Semalam kita tengok matahari naik kot nu, kemudian dia terbenam belah sini. Hari ini kita tengok sama juga, dia naik kot nu, lepas tu dia naik sampai waktu zuhur. Daripada waktu fajar dia pun terbit matahari, kemudian sehinggalah matahari itu jelas, masuknya waktu duha. Kemudian dia naik lagi, kemudian sampai dia zawal, sehingga masuknya waktu zuhur. Kemudian dia turun, masuknya waktu asar. Asar ni maksudnya diperah cahaya matahari, dan kepanasan matahari itu seumpama diperah. Asar ni maknanya diperah, macam diperah. Kalau kita pergi Mesir dekat Mesir ni dia ada kedai orang jual koktail, jual air tebu. Air tebu tu disebut asir. Asir tu maksudnya perahan. Asir, asap, kita panggil perahan tebu. Waktu saya ngaji dulu murah je, 25 sen. Segelas tu 25 sen. Dia punya mesin tebu bukan macam kita tu. Bukan mesin tebu gitu. Dia punya mesin tebu ni besar macam mimbar tu. Besar macam mimbar tu. Lepas tu dia ambil tebu sebatang besar, lepas tu dia cocok dalam tempat dia cocok tu lah. Dia tadah tu memang sebekah terus dah. Keluar tu sebekah terus dah. Siap dengan ada apa? Macam ada melalui ais batu. Maknanya dia perah tu keluar siap dengan sejuk. Macam dalam ais batu. 25 sen. Pergi minta 2 gelas. Memang kenyang tuan-tuan. 25 sen baru 50 sen. Tukar duit Malaysia ketika itu lebih kurang 20 sen 4 kupang. Makan minum air tebu. Jadi air tebu tu dipanggil asir asap, perahan tebu. Jadi waktu asar tu kenapa dinamakan asar? Sebab ibaratnya macam panas matahari tu macam dah diperah, dia dah tak berapa panas, sehinggalah matahari ni dia tenggelam. Ghurubus syams, matahari tenggelam. Jadi masuklah waktu maghrib. Ini peredaran matahari yang hari-hari kita tengok. Jadi dia jadi begitu tu sebab apa? Sebab beredarnya pusingan bumi ini satu hari satu malam 24 jam dia bertemu stakok, kata Tok Guru. Stakok ni maknanya dia mula daripada sini, point dia pusing temu pula sampai esok 24 jam. Dia ambil masa selama 24 jam.
Tempoh pusingan selama 24 jam itu disebut sebagai sehari semalam. Satu peredaran lengkap bumi pula mengambil masa selama setahun, dan dalam tempoh itu berlakulah 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Jadi bumi ini pula dia berpusing mengelilingi matahari pula, dia ambil tempoh 1 tahun untuk genap pusingan dia mengelilingi matahari. Betul tak ni? Bumi keliling matahari ke? Kan? Dia bergerak, beredar macam tu. Dia ambil selama tempohnya setahun. Dia ambil tempoh setahun. Lalu berlakulah peralihan ataupun perubahan cuaca ataupun iklim dalam negara-negara yang ada 4 musim. Adapun kita yang berada berhampiran dengan garisan tengah, khatul istiwa, khat garisan, istiwa itu tengah. Orang Arab Al-Khawarizmi antaranya yang mengkaji kedudukan bumi ini, dia ada garisan dia, garis lintang, garis tengah apa semua ni, dan dinamakan garis tengah itu khatul istiwa, garis tengah. Dan Malaysia berada berhampiran dengan kedudukan garis tengah itu, katulistiwa kita sebut. Kita ni iklim kita iklim katulistiwa, asalnya daripada perkataan khatul istiwa, garis tengah bumi. Maka kita tak merasa sangat berkaitan dengan perubahan iklim. Adapun negara-negara yang kehidupan mereka dikelilingi dengan 4 musim ni, ada musim panas, ada musim musim luruh, musim sejuk, musim bunga ni, dia beredar dan mengikut pergerakan bumi yang mengelilingi tersebut. Ianya berpunca daripada kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Proses pusingan bumi selama 24 jam menyebabkan berlakunya siang malam, manakala proses peredaran bumi menyebabkan berlakunya perubahan 4 musim. Jadi bumi ini dia bergerak, dia pusing macam tu, dia pusing macam tu, dia ambil tempoh 1 hari 1 malam 24 jam, dia musing laju. Kemudian dia pun bergerak, beredar mengikut orbit dia bergerak, dia ngelilingi, dia ambil masa selama 1 tahun. Dia ambil masa selama 1 tahun. Di samping dia musing macam tu, genap satu pusingan ni, setakok ni 24 jam ni, di samping itu juga dia ada berjalan mengelilingi peredaran matahari. Inilah ciptaan Allah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut kedudukan, matahari naik dan matahari terbenam juga dia ada perubahan dari 1 hari kepada 1 hari. Kadang-kadang kita nampak macam naik belah sana, tak lama lepas tu dia naik, dia arah ke sana sikit. Dia tenggelam, kadang-kadang nampak belah sini. Kemudian ada satu ketikanya dia berlari, dia lari tenggelam belah sini pula. Dan kalau tuan-tuan tandakan, tuan-tuan letak dekat satu tanah lapang, kemudian tuan-tuan dirikan satu tiang, kemudian tuan-tuan tandakan di mana bayang yang terhasil daripada cahaya matahari itu. Setiap hari tanda, nescaya di hujung tahun, maknanya genap 365 hari ini, tuan-tuan akan dapat satu lorekan dia dalam bentuk macam huruf 8, nombor 8 macam tu. Tuan-tuan tanda. Okey, pukul 11 pagi tuan-tuan tengok bayangnya kat mana, tuan-tuan tanda. Pukul 12 tengah hari lah, senang. Ambil pukul 12 tengah hari, bayangnya kat mana, tuan-tuan tanda. Esok pukul 12 tengah hari, bayangnya kat mana, tuan-tuan tanda. Nanti tuan-tuan akan dapat satu bayang macam tu. Macam nombor 8. Atas dia besar, bawah tu kecil sikit dari sudut kedudukannya. Itu menandakan pergerakan matahari itu dia berbeza daripada 1 hari ke 1 hari, 1 hari, tapi genap setahun tuan-tuan boleh melihat kedudukan matahari itu berbeza tempatnya dari 1 hari ke 1 hari pada pukul 12 tengah hari setiap hari. Boleh faham tak ni? Ke macam bela untuk ikut pandai tuan-tuan lah. Tapi itu nak cerita bahawa bumi itu dia setakok sehari itu 1 hari 1 hari 1 malam 24 jam, dan dia beredar mengikut orbitnya.
Semuanya ini yasjudan, sujud dan taat kepada aku belaka. Maknanya sujud dan taat kepada Allah semuanya. Maknanya tidak ada masa bumi ini berhenti berpusing dan beredar. Tidak ada pula bumi berkata, aku nak rehatlah, sudah lama aku bergerak, sedang elok berada di langit. Tidak ada pula matahari, tidak ada pula matahari berkata, mahu balik ke rumah semetak. Tak ada kita dengar matahari nak balik ke rumah dia. Tak ada kita dengar bumi pun dia kata dia nak rehat sekejap. Tak. Semuanya ini berpusing dan juga beredar mengikut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, semuanya sujud kepada Allah dan mendengar kata-kata Allah. Tetapi kamu wahai manusia yang ada otak, kamu tidak mendengar kata-kata Allah. Bukit bukau dan pohon kayu yang serendah-rendah tumbuhan serta yang sebesar-besar pokok, semuanya patuh apabila aku kata kamu basuh kategori jenis melata, maka kamu kena melata. Maksudnya Tok Guru hurai kat sini, semua makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan, semuanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran, dalam ayat ni, dalam perkataan ni Tok Guru kata manusia yang ada otak. Ada otak dan juga ada fikiran lah, dikurniakan akal fikiran yang sempurna. Soalannya, bapa manusia tak taat pada Allah? Adapun makhluk yang lain semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Jadi nak bagi tahu kita sebagai manusia kena mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang halal, halal. Yang haram, yang tak boleh, tak boleh. Yang boleh makan, silakan. Yang tak boleh, kena tinggal. Dalam kerja buat kita, pakaian yang kita pakai, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, bab nikah, kahwin, berkeluarga, berkelakuan dan sebagainya, kena ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahwin, hubungan laki dengan perempuan, hak tak boleh menjadi boleh dengan sebab apa? Dengan sebab bernikah. Jatih sama jatih tak boleh, tina sama tina tak boleh. Ini ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ini naluri kami, mana boleh? Tak boleh nak ikut kehendak kita. Kita kena ikut kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok, matahari, bulan, bintang, semuanya ikut perintah Allah. Yang jenis melata ni, hak jenis melata ni kamu kena melata. Tumbuh-tumbuhan yang jenis melata, yang menjala seperti labu, sirih, pokok labu, pokok sirih dan atau tene. Tene ni tuan-tuan tahu tene? Tene ni orang Kelantan kata petola. Kita panggil petola. Tapi orang Kelantan kata tene. Masak gapo? Masak tene, sayur air tene. Kita mula-mula kita kata gapo dia tene. Tene rupanya petola. Petola tu direbus jadi sayur air lah ataupun sayur lemak. Sayur lemak tene. Apa benda tene? Mula-mula nikah, bini suruh beli tene. Beli tene. Apa benda tene? Tak faham. Rupa-rupanya petola. Jadi jenis-jenis pokok lagu ni labu, pokok sirih, pokok tene, pokok petola, semua ni dia akan melata. Sebab itu ditetapkan oleh Allah kepada kehidupannya sampai kiamat. Tumbuhan hak jenis cacai pula. Cacai ni tegak lah. Pokok-pokok hak jenis cacai. Cacai ni tegak lah. Duk diri cacai. Diri cacai tu maknanya berdiri tegak. Tumbuh-tumbuhan hak jenis cacai yang tegak macam pohon nyo, pokok kelapa dan sebagainya, dia tidak akan melata. Ia tetap berdiri tegak. Ini tanda ketaatannya kepada Allah. Kamu yang ada hati perut tidak mahu mendengar kata-kata Allah, sedangkan pohon-pohon kayu, pokok-pokok kayu yang tidak ada hati perut boleh pula mendengar kata-kata Allah. Jadi inilah yang disebut dan dihuraikan oleh almarhum Tuan Guru berkaitan dengan wan-najmu wasyajaru yasjudan. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang kecil dan juga pokok-pokok yang besar, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya pokok-pokok ni dia bukan sahaja duduk saja kembang besar gitu dah, tapi dalam masa yang sama mereka sentiasa tunduk dan patuh. Bahkan ulama menyebut pokok-pokok yang Allah Ta'ala jadikan dan ciptakan sentiasa memuji dan bertasbih kepada
kepada Allah. Pokok-pokok hak kita tengok tu, tengok je lagu tu. Tapi sebenarnya pokok-pokok hak ada ni, mereka sentiasa memuji dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala ada sebut tusabbihu lahus samawatus sab' wal ard wa man fihinna. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Termasuklah pokok-pokok mengucap tasbih pada Allah. Sebab tu mari berkaitan dengan perbahasan pokok-pokok yang tumbuh di atas kubur. Pokok-pokok yang tumbuh atas kubur. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mana berjalan lalu pada 2 buah kubur, dan kemudiannya Nabi menyatakan bahawa hak dalam kubur tu kena seksa. Innama la yu'azzaban. Nabi kata sesungguhnya 2 orang yang dalam 2 kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan mereka ni bukanlah diazab kerana buat dosa besar. Sesungguhnya yang diazab itu kerana pertamanya Nabi kata la yastatiru minal baul, sebab dia ni tak cuci dalam membersihkan air kencingnya. Adapun seorang lagi, dia ni diazab kerana yamshi bin namimah, dia sentiasa membawa mulut, mengumpat, mengata apa semua ni, lalu dia diazab dalam kubur. Lalu Nabi ambil pelepah kurma dan yang masih basah Nabi belah 2 dan Nabi pacak di atas kubur hak nisa. Menyebabkan sahabat-sahabat tanya, "Bapa mau buat lagu ni ya Rasul? Ya Nabi, bapa nyu buat lagu tu?" Lalu Nabi kata, "La'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa." Mudah-mudahan yang kena seksa tu akan diringankan azab seksanya selama mana pelepah kurma hak basah ni masih belum kering, kata Nabi. Masih basah, mudah-mudahan dia diringankan daripada diazab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menyebut bahawa kemungkinan yang Nabi maksudkan itu, Nabi berdoa mudah-mudahan orang yang diazab itu diringan azabnya. Dan Ibnu Hajar juga menyatakan mungkin sebab pelepah yang masih basah itu bertasbih kepada Allah, maka yang ada dalam kubur yang diazab itu diringankan azabnya oleh Allah Ta'ala. Jadi panjang jugalah kalau kita nak bahas berkaitan dengan itu. Termasuklah boleh ke tak boleh kita buang semua rumput-rumput biar kubur yang ada tu jadi togel belaka. Sebahagian ulama kata haram sebab dia menghilangkan hak mayat yang ada dalam tu. Sebab tumbuh tu, pokok rumput hak tumbuh ni dia bertasbih pada Allah. Bila kita cabut ataupun kita racun jadi mati, maka kita telah menghilangkan hak kepada si mati yang ada dalam kubur tu. Ada ulama sebut begitu. Panjanglah kalau kita nak bahas berkaitan itu. Jadi balik pada perbahasan kita, inilah cara Allah Ta'ala cubit, cara Allah Ta'ala menyindir supaya kita tidak tunjuk agah, supaya kita tidak tunjuk sombong. Bukit, matahari yang lebih besar daripada kita pun dia mendengar kata-kata Allah. Kalau kita ni sangat kecil belah sangat, kecil sangat, tetapi tak mahu mendengar kata-kata Allah, pandailah Allah akan tipah nanti. Maknanya Allah Ta'ala akan humban nanti kita di hari akhirat. Wal iyazubillah. Jadi kesimpulannya, marilah kita sama-sama menjadikan kita ataupun menjadikan perbuatan amalan yang kita lakukan ini sentiasa mengikuti dan ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau manusia buat peraturan boleh kita ikut tak? Waktu kita kena COVID, kemudian datang mari kena scan MySejahtera, lepas tu kena tembak suhu pula, yang tak bawa telefon kena tulis pula dalam buku. Ikut tu. Lepas tu pakai mask, udahlah pakai mask pula, ada yang kena pakai face shield lagi. Ni kami kat kerja, kat pejabat ni, macam-macam. Lepas tu hand sanitizer lah, apa semua, tak boleh salam. Kita boleh ikut apa yang ditetapkan oleh undang-undang yang ditetapkan bagi prosedur kehidupan kita jadi molek dan jadi baik. Apatah lagi peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memang ianya untuk kebaikan manusia. Bapa manusia tak boleh ikut dan tak nak taat,
kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjadikan kehidupan kita dan ahli keluarga kita sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له وله الحمد لله على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وادخلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني
Tutup.